saya Cik Aizatul Irma binti Mazin, nombor metrik C19A0068. Okey, tempat yang menarik yang ingin saya kunjungi bersama rakan saya iaitu di negeri Sabah. Apa yang anda tahu tentang negeri Sabah atau tempat yang menarik di Kota Kinabalu? Kota Kinabalu atau lebih dikenali sebagai KK merupakan bandar ke-6 yang dirasmikan oleh Malaysia di timur pada tahun 2000. Dahulunya dikenali sebagai Jal Sultan, ibu negeri Sabah yang terletak di Malaysia Timur. Lalu dinamakan sepena Gunung Kinabalu yang terletak kira-kira 60 km ke arah timur laut. Bandar tersebut berasal daripada nama Aki Nabalu. Aki pula bermaksud datuk, manakala Nabalu pula bermaksud gunung yang berasal daripada bahasa dusun. Dan terdapat juga sumber yang mengatakan bahawa istilah ini berasal daripada Kinabalu. Ki bermaksud wujud ataupun ada dan Nibalu bermaksud semangat orang mati. Saya dan rakan sekumpulan saya iaitu Dayang Nurazimah akan membawa anda semua ke tempat-tempat yang menarik di Sabah dan juga mempunyai keunikan yang kaya dengan warisan. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Akibah binti Noradik, nombor metrik C19E0068. Okey, sekarang saya berada di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu yang terletak di Tulung Tikas, Kota Kinabalu, Sabah. Masjid ini menjadi tumpuan orang ramai kerana reka bentuknya yang indah dan melambangkan ciri-ciri Islam. Dan masjid ini dikelilingi dengan air laut. Saya akan menerangkan kepada anda dengan lebih lanjut tentang Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Mengikut sejarah, masjid ini telah diasaskan oleh Tun Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Said Karwah yang di-Pertuan Negeri Sabah yang ke-7. Masjid ini telah mula dirancang pembenaannya pada 1989 dan mula dibina pada 1992, namun terpaksa ditangguhkan atas sebab tertentu. Disambung semula pada tahun 1994 dan siap sepenuhnya pada 2 Februari tahun 2000. Masjid ini dibuka pada 18 Februari tahun 2000 dan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran bin Dandai yang di-Pertuan Negeri Sabah yang ke-8. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu juga digelar sebagai Masjid Terapung kerana dikelilingi air laut. Masjid ini memiliki pemandangan luar dan dalam yang hampir 70% sama dengan beberapa sudut pemandangan di Masjid Nabawi. Masjid ini mempunyai dataran terbuka untuk memudahkan berbagai aktiviti kemasyarakatan dan kolam yang mengelilingi kawasan masjid berfungsi sebagai landscape untuk mengimbangi kepanasan matahari di laman berkenaan. Selain itu, elemen seni tradisional Melayu yang digunakan dalam menghiasi gerbang utama. Reka bentuk yang menggabungkan seni khat, ukiran baru dan corak geometrik Islam. Yang lebih menarik tentang masjid ini, ianya tidak bertingkat seperti masjid lain kerana setiap penjuru masuk menyediakan ruang wudhu. Dewan solat utama masjid mampu menampung sehingga 12,000 jemaah pada satu masa dan mengandungi 3 madrasah di dalamnya. Nak tahu apa lagi yang menjadi warisan dan tempat bersejarah di Bandar Kota Kinabalu? Jom ikut saya. Tempat menarik yang seterusnya yang kami akan cerokai iaitu Museum Sabah. Museum Sabah ini telah ditubuhkan pada tahun 1965 pada rumah kedai di Gaya Street, Kota Kinabalu. Sebahagian besarnya datang dari usaha Persatuan Sabah iaitu George H.R. Woolley telah mengumpul koleksi gambar diari dan artifak lain dan mewariskannya kepada Kerajaan Negeri Sabah untuk ditempatkan di museum ini. Museum Sabah ini adalah museum yang terdapat di negeri Sabah, Malaysia yang terletak pada 17 hektar tanah di Bukit Istana Lama di Kota Kinabalu. Di kawasan kompleks ini juga terdapat Taman Entaboni, Zoo dan juga sebuah kampung warisan yang dijaga dan merupakan bangunan utama yang menempatkan galeri seni. Juga terdapat galeri-galeri yang lain yang menempatkan tentang tamadun Islam serta arkeologi dan juga sejarah di situ. Misi utama museum ini ditubuhkan adalah untuk mengumpul serta memelihara dan juga memelihara dokumen etnografi, arkeologi, sejarah dan mineralogi dari seluruh negeri dan bagi menjalankan penyelidikan bagi mengetahui sejarah negeri serta budaya dan juga sejarah sosial di negeri Sabah.
Apabila kita dengar tentang negeri Sabah, mesti kita nak tahu apa yang menarik dan uniknya ada di negeri Sabah ini. Bagaimana dengan makanan di negeri Sabah? Dari segi makanan tradisional mereka, jom kita lihat. Makanan tradisional Sabah ini yang menarik minat kami ialah sejenis makanan tradisional Sabah iaitu ambuyat. Ambuyat merupakan sejenis hidangan yang berasal dari bahagian batang rumbia ataupun sagu. Ia adalah bahan berkanji yang hamba sama dengan ubi kanji. Ambuyat ini sejenis makanan tempatan Brunei serta wilayah Persekutuan Labuan dan negeri Malaysia seperti Sarawak dan Sabah, di mana ia juga kadang-kala dikenali sebagai linot. Untuk proses pembuatan ambuyat ini, ia menggunakan cara yang agak unik dan juga boleh dikatakan rumit dan boleh mengambil masa dalam 2 hingga 3 hari untuk membuatnya. Ia dimakan menggunakan kayu penyepit tempatan yang dikenali sebagai kandas, iaitu kayu yang bersambung di pangkalnya. Perkara yang paling menyeronokkan apabila memakan ambuyat adalah berebut-rebut mengambil dan mencicah dengan laut. Ambuyat ini dikenali sebagai makanan dari suku kaum Melanau, terutama di bahagian Muka, Oya, Matu dan Daro. Ambuyat juga dihidangkan di rumah-rumah suku kaum Kadasan Dusun dan ambuyat ini dapat membuang toksik di dalam badan. Tidak hairanlah kenapa ia gemar memakan makanan ini dan juga menjadi tarikan untuk pelancong-pelancong ke negeri Sabah. Kita telah sampai ke destinasi terakhir yaitu di Menara Jam Atkinson yang bertempat di Bandar Kota Kinabalu, Sabah. Saya akan menceritakan serba sedikit kepada anda tentang sejarah Menara Atkinson. Menurut sejarah, Menara Jam Atkinson dahulu dikenali sebagai Menara Jam Peringatan Atkinson yang telah dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1905 untuk memperingati mendiang Francis George Atkinson, pegawai daerah pertama Jesselton yang telah meninggal dunia akibat penyakit malaria pada usia 28 tahun. Ibunya Mary Edith Atkinson memperkenalkan jam bermuka 2 di Bandar Jesselton sebagai satu penghormatan bagi ingatan terhadap anaknya. Tempat bersejarah ini adalah sebahagian lokasi yang ada kaitan dengan sejarah zaman Perang Dunia Kedua dan mendapat pusat perniagaan penting di Bandar Jesselton sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Seterusnya, struktur menara jam ini hanya diperbuat daripada kayu merbau atau mirabau dengan ketinggian 48 kaki yaitu 150 meter. Menara jam bersejarah ini telah mengalami perubahan yang ketara dan besar selepas menara jam ini dibina dan melalui proses penambahbaikan dan pembaruan yang menyeluruh. Bangunan menara jam ini telah menjadi tumpuan orang ramai di masyarakat setempat untuk berkunjung.